lesson 4 ataupun kita panggil dalam bahasa Jepun ialah Dai Yongka ya. Yong itu adalah untuk nombor 4 ya, Dai Yongka. Okey, tajuk kita malam ni ialah Ikura desu ka ya, Ikura desu ka ya. Tajuk di atas tu ya ditulis Ikura desu ka. Dan dalam bahasa Inggeris dipanggil how much. Bermakna dalam bahasa Malaysia ialah berapakah harganya ya, berapakah harga barangan tersebut ya, how much ya. Dalam bahasa Jepun dipanggil Ikura desu ka ya. Ini adalah lesson 4 muka surat 22 ya. Okey, sejak lagi saya akan mula, kita akan mula sejak dah 9.19 sekarang. Baik. Okey, saya rasa dah ada 9 orang yang join, dah okey, tak ada masalah. Baik, untuk makluman semua ya, pada siang tadi saya dah kontak Akademik Bahasa untuk buka kelas. Itu sebab saya last minute tadi bertanya pada kamu semua ya. Jadi cuma ada Umar saja yang hadir, yang lain semua tak ada. Ketua darjah pun ada urusan pada malam ni biasanya, dia tak dapat hadir. Mungkin dia akan tengok rakaman video sahaja nanti. Jadi kita terpaksa buat online. Minggu depan saya tak pasti sama ada kamu boleh berjaya datang ke kelas ataupun akan online ya. Sebab kita ada 3 minggu ke 2 minggu lagi sebelum bulan Ramadan ya. Jadi mungkin start pada minggu ni saya akan buat 2 kali seminggu untuk online ya. Kita akan capai 11 ke 12 kali perjumpaan, kira sangat-sangat baguslah ya. Dan malam ni adalah malam kali yang ke-8 ya. Okey, baik. Baik, saya akan mula pada kelas pada malam ini ya. Baik, saya harap Cik Umar dah bersedia untuk rakamkan, boleh dah? Boleh Sensei. Okey, baik. Terima kasih banyak Okey, baik. Baik, kita akan mula ya. Okey. Okey, kerasa wa hadi mimasho desu ne. Hai. Hadi mas ya. Okey, lesson 4 iaitu Dai Yongka ya. Cuma buka muka surat 22 ya. Dai Yongka ni juni peji desu ne ya. Baik, di sini ada ada lesson yang kita panggil Ikura desu ka ya. Okey, ada seorang arba'in baru join. Arba'in sekejap ya, arba'in baru saja join. Okey, 10 orang ya. Baik, arba'in baru join, buka muka surat 22 ya, iaitu lesson 4 ya. Lesson 4 pada malam ni. Baik. Baik, terima kasih semua yang dah hantar nama, semua dah join pada malam ni. Baik ya. Baik, kita nak saya akan beritahu dahulu sebelum kita akan bersama-sama membaca nanti. Yang mana kalau dekat sini ialah kalau nampak Mr. Smith ataupun Semi Susan dalam bahasa Jepun dipanggil di sini Mr. Smith going shopping in the department store Maksudnya Mr. siapa jadi seorang ni? Aman Shah. Okey, Aman Shah pun join. Alhamdulillah dapat 11 orang ya. Okey, Aiman Shah muka surat 22 ya, lesson 4 pada malam ni. Alhamdulillah dapat 11 orang yang join pada malam ni, 10 orang termasuk Sensei 11. Okey, baik, terima kasih. Baik ada 2 pelakon iaitu Depatono Denjin ya. Depatono Denjin ni bermakna store clerk Depato tu ialah department atau store juga store clerk, dan Semisu ialah Mr. Smith ya. Dalam bahasa Jepun saya sudah dapat tahu pada kamu Mr. Smith dipanggil Semisusan ya. Baik, setiap lesson saya beritahu akan ada key point dia ya. Lesson 1 key point ialah Koshokai ataupun pengenalan. Lesson 2 point dia ialah numbering, betul? Numbering. Manakala lesson ketiga poin sebenar ialah tentang masa ya, nanji ya. Nanti sebenarnya kalau saya akan masuk join terus pada lesson 4 malam ni, sebenarnya lesson 3 ada lagi ya yang kita akan masuk, mungkin kelas tambahan ya. Nanti saya nak tanya dalam grup sama ada malam Khamis, malam Jumaat atau malam Sabtu, tengok keadaan ya. Di situ nanti saya akan ulas lesson 3 ya. Ceritanya begitulah ya, setiap lesson biasa 2 kali saya akan ulas, iaitu ulasan sepenuhnya semasa face to face dan juga ulasan kedua ya. Baik ya, malam ni sebab patutnya kita kelas face to face tapi dah tak boleh, kita akan buat online sebab terus masuk lesson 4 ya. Baik, kemudian
pelakon kedua ialah Semisu. Baik, boleh buka mic sahaja semua sekali untuk membaca bersama-sama dengan Sensei lesson ini. Boleh? Sensei tunggu 1 minit. Ini adalah masa ataupun peluang untuk kamu cuba membaca ya bahasa Jepun ini ya. Okey, semua dah buka. Okey, kalau semua dah buka, kita mula daripada sekejap lagi. 2, okey boleh ya. Okey. Buka mic saja ya. Tak payah buka tak payah buka video, mic saja. Okey, ada 11 orang sekarang ya yang bertalian bersama dengan Sensei 12 ya. Okey, boleh Sensei kita mula ya. Baik, Sensei akan baca dan kamu kena ikut masing-masing ya. Baik, Depato no Dein. Depato no Dein. Iraishaimase. Iraishaimase. Okey ya. Baik. Sore o mesete kudasai. Kudasai. Hai. Hai. Dozo. Dozo. Kore wa ikura desu ka? Sanzen yen desu. Sore wa ikura desu ka? Sore mo 3000 yen desu. Ja sore o kudasai. Hai. Arigatou gozaimasu. Okey, baik, terima kasih ya yang membaca. Baik, boleh tutup ya. Saya akan terangkan sedikit dahulu sebelum kita pergi lebih lanjut lesson kita. Ya, biasa lesson kita adalah ringkas tetapi banyak makna dan banyak yang perlu kita belajar ya. Baik, di sini dia ada 2 pelakon yang saya beritahu tadi, iaitu ada seorang kerani dan juga dengan Mr. Smith atau Semisu San ya. Di sini kerani itu bertanya dengan Mr. Smith iaitu iraishaimase. Ya, kalau kamu tengok irai, saya berhenti kat situ sebab ada small cert tu ya. Small cert tu bermakna kita berhenti, stop ya. Kalau bahasa Arab dipanggil min mati ya, stop. Itu dia sebab tu tak boleh baca. Sebab tu berhenti, iraishaimase. Macam kita kalau kat sini ialah welcome lah kalau bahasa Inggeris ya. Kalau bahasa Malaysia ialah macam selamat berjumpa ataupun selamat bertemu, macam-macam lah dia punya meaning dia lah Kemudian dia kata apa? Sore o misite kudasai. Mungkin dia lihat beberapa benda di dalam shop tu, di dalam kedai tu. Jadi dia kata sore o misite kudasai. Maksudnya dia kata boleh tak saya lihat benda di depan mata saya ni boleh tak dia kata. Maksudnya misite kudasai dia lihatlah. Misite ialah mimas ya, itu lihat ya. Kemudian Depato tu ataupun Depato no Denjin tu clerk itu berkata apa? Hai dozo, maksudnya silakan ya. Hai ialah berarti ialah yes ya. Dia dah bagi permission lah, yes. Dozo ialah please ataupun silakan ya. Begitu ceritanya. Kemudian dia kata sore wa ikura desu ka? Maksudnya dia tanya ya Semisu tanya benda yang dia pegang itu berapakah harganya iaitu sore wa ikura desu ka. Jadi benda yang dia pegang tu berapakah harga. Kemudian Depato tu bercakap apa? Dia kata sanzen yen desu. Maksudnya 3000 yen. Zen tu untuk ribu ya. San ialah 3 ataupun 3. Jadi 3000 yen ya. Dan kemudian dia nampak pula mungkin sebelah tepi ke atau kanan atau kiri ya.
left and right dia nampak lagi ada barangan lagi yang lain. Dia kata apa? Sore wa ikura desu ka? Macam dia tanya, dia dah pegang yang pertama tadi, sekarang dia nampak yang kedua, the second dia nampak, dia tanya pula balik, sore wa ikura desu ka? Berapakah harga yang ini pula? Macam tu ya. Dan depato no denyen itu ataupun kerana itu sebut, dia kata sore mo 3,000 yen desu. Bermakna harga itu juga 3,000 yen. Dan dia kata apa? Ja sore o kudasai. Dia kata okey, yang inilah saya hendak, dia kata. Maksudnya dia mungkin nak belilah. Dia kata nampak itu mungkin lebih cantik pada yang pertama. Jadi dia pun nak beli yang itu. Dia kata apa? Ja sore o kudasai. Ja tu bermakna macam benda yang apa sangat kuat lah. Maksudnya ja ialah macam okey saya nak yang itu ya. Macam begitulah ceritanya. Kemudian depato no denyen tu kata apa? Hai iaitu arigatou gozaimasu. Maksudnya dia bagi terima kasih banyak-banyak. Lepas tu mungkin dia buat pembungkusan lah kan. Dia buat pembungkusan dan kemudian dia buat pembayaran dengan harga 3,000 yen. Itu adalah kisah kisah pelajaran pada malam ini ya. Kamu boleh rujuk kepada bahasa Inggeris tu itu bahasa Inggeris dan Sensei terjemahkan dalam bahasa Malaysia tadi ya. Baik, di sini macam biasa Sensei nak tanya kamu, ada tak partikel baru di sini? Siapa dapat kesan partikel tu tolong beritahu Sensei ya. Jadi sekarang setiap masa dan setiap ketika bila ada kelas baru kita akan rekodkan partikel baru ya. Partikel yang kita dah belajar pertama ialah wa, betul? Betul Yang kedua apa dia? No, okey. Sekejap, saya salah tulis pula. Ada salah pula baca. No, yang ketiga. Partikel apa? Kita baca, kita belajar. Yeah. Siapa tu? Dash Yang ketiga. Yang keempat, partikel apa? Ni, okey. Yang kedua, partikel apa? Yes. Ka, Yang keenam, partikel apa kita dah belajar? Dewa. Dewa, betul Dewa. Dewa. Untuk Dewa Remasi. Betul live ni. Nampak dalam aku. Ya, betul. Yang ketujuh? Nampak? Mana? Okey, saya dah kata sekali Wa no des ni ka dewa. Ada lagi yang ketujuh? Masih ingat Itu ka betul kara ra. Okey, yang ke-8? Kunci. Kita ada masuk kunci. Made. Lagi yang ke-9? Masih ingat kara made lagi? 8 saja Ada bukti? Siapa yang boleh sokong? Ada 8 saja yang kita dah belajar? Umar kata ada 8. Ya, Abain, ada pembuktian 8? Rasa 8. Rasa tu tak boleh guna tu rasa. Skema mana? Berapa dah kita belajar? Setakat yang saya tahu 8 je. 8 saja, baik. Semua kata 8, bermakna kita stop pada 8 partikel kan? Okey, malam ni dapat partikel baru tak? Dapat tak partikel baru malam ni? Dapat kesan? Ada. Ya? Oh, ya. Nampak tu, ya? Daripada yang pertama, irai sai mase, itu perkataan biasa ya, perkataan ayat terus. Kemudian sore o mishite kudasai. Betul tak? Sore o mishite kudasai. O itu kita akan istilahkan sebagai partikel sebab N1 adalah sore. Kemudian mishite adalah N2 ya. Jadi ini adalah yang biasa ya. Jadi kat sini kita akan istilahkan O ni sebagai partikel. Ni O bukan O yang satu lagi sebab dalam Japanese saya baca ada 2 O kan. O di depan dan O di belakang. Ini adalah O di belakang. Ini diistilahkan partikel baru kita dapat pada malam ini yang ke-9. Okey, next ada lagi partikel lain? Siapa boleh kesan? Tolong beritahu Sensei.
Dapat tak? Siapa yang dapat kesan di sini? Okey. Cuba tengok yang okey, 1, 2, ketiga. Yang keempat ya, line 4 ya, iaitu Depatono Denyin, dia kata apa? Koremo Sanzen Yendes. Mo tu artinya apa? Siapa tahu erti mo itu? Partikel mo ni. Siapa tahu partikel mo ni artinya also dalam bahasa Inggeris. Bahasa Malaysia ialah juga. Jadi mo ni diisytiharkan sebagai partikel baru kita. Sebab apa? Sore itu adalah N1, manakala yang belakang dia apa dia? Ikura Sanzenyen adalah yang kedua, adalah N2. Okey, jadi mo ni diisytiharkan sebagai partikel. Okey, lagi ada lagi yang lain? Dah 2 dapat kesan ya. Okey. Saya rasa tak ada dah. Sebab jar dengan hai itu bukan partikel. Itu adalah tanda seruan ya. Tanda seruan untuk kita belajar untuk kita sambung ayat-ayat tanda seruan. Sebab tu bila ada jar dengan hai, dia ada koma dekat belakang dia ya. Menunjukkan bahawa itu adalah bukan partikel. Itu adalah kata seruan ya. Jadi sekarang ni selepas lesson 4 ni kita sudah ada 10 partikel yang kamu belajar ya. Partikel ini adalah perkataan ataupun kata nama untuk sambung buat ayat ya. Jadi kena ingat ya, hari ini ada 2 partikel baru iaitu mo dan juga o dan juga mo ya. Mo is also o ini adalah untuk sambung partikel ya. Baik. Baik, kalau dah okey semua ya, kita ada 10 partikel baru. Saya masuk kepada okey, ada soalan Cik Mamano? Encik, tak maaf, untuk partikel 7 dengan 8 tu saya tak dengar, saya tak apa dengar. Untuk partikel 7 dengan 8 tu saya tak join minggu lepas. Boleh cuba balik tak perkataan? Oh, untuk yang minggu lepas ya? Okey, boleh. minggu lepas kalau tengok lesson 3, okey, lesson 3 kita ada, okey, cuba sekejap bagi yang tak join ataupun nak buat review ya. Okey, cuba tengok lesson 3 muka surat 15 ya, Jugo pages ya. Muka surat 14 Juyong pages. Okey. Saya terang sedikit, sepatut saya akan terang pada next tu tak apa. Cuba tengok ayat yang terakhir. Depatowa Jujikara Rokuji Madedes. Okey. Ni saya kena tulis cantik sikit. Sekejap nanti kita tak nampak. Jujikara kat situ ya. Yang bawah tu. Kara. Okey, kara ni. Okey. Jujikara Rokuji Madedes ya. Cuba tengok ayat akhir yang terakhir ya, dekat Iman Nanji Deska yang terakhir sekali. Depatowa. What is particle? Yang ni, betul? Cik mana ni partikel dia? Ya. Juji ya, Juji tu ialah pukul jam 10. Kemudian kara adalah partikel yang kedua diisytiharkan di sini. Kemudian Rokuji adalah N yang ketiga. Kemudian Made, Des. Jadi Des tu memanglah partikel penutup ayat ya, for emphasis ya, pada penutup ayat Des ini. Manakala Made ni diisytiharkan partikel. Bermakna kara ialah from, manakala Made is until. Ya. Bahasa Malaysia ialah kara is dari. Manakala Made adalah hingga ya, dah sampai hingga ke tempat tu ya. Maksudnya kalau kat sini ayat ini ialah N1 wa, N2 kara dan N3 made. Bermakna Depatowa Juji kara Rokuji Madedes. Maksudnya departmen tu buka daripada pukul 10 dan tutup pada pukul 6 petang. Okey. Macam mana? Boleh faham? Okey, baik. Baik itu ceritanya ya. Nanti saya akan bila saya akan masuk pada ulangan boleh tanya lagi ya. Jadi sekarang kita dapat 10 dah partikel yang kita dah belajar. Jadi partikel ni tak boleh kamu lupa ya, sebab inilah yang membantu untuk kamu buat ayat secara baik dalam bahasa Jepun. Baik ya, kita ada masa lebih kurang dalam 10 minit lagi ataupun 15 minit lagi ya.
Ini adalah sesi pertama, kemudian sesi kedua kita akan mula pada pukul 10.15 nanti. Baik. Sensei masuk kepada vocabulary sekejap ya. Okey, kalau sini sensei terangkan iaitu Deng Yin ialah store clerk ya, iaitu orang bekerja tu dipanggil Deng Yin ya. Deng Yin ya. I-N tu Deng Yin ya. Kemudian yang kedua, vocabulary kedua ialah Irai Sai Masih. Ya, Irai Sai Masih bermakna kalau kat sini is the come in atau you are welcome ya. Sebab biasanya kalau di Jepun banyak restoran-restoran, kalau kamu nampaklah siapa yang pernah ke Jepun atau siapa pernah tengok filem-filem Jepun, restoran mereka biasa semuanya tertutup ya, dia ada pintu sebab negara Jepun negara yang sejuk kan. Yang sejuk sangat sejuk jadi nak mengelak sahaja masuk, mereka akan ada pintu. Kalau di Malaysia ni restoran kita banyak terbuka ya, sampai tengah malam pukul 2 ke 3 pagi tak ada tertutup kecuali ditutup memang tak ada orang, tak berniaga ya. Tetapi di Jepun kebanyakan kedai-kedai atau restoran tertutup. Jadi apabila dia buka satu pintu saja, kalau kita nak masuk dia akan ada penyambut tetamu dipanggil. Penyambut tetamu tu akan menggunakan perkataan ini iaitu Irai Sai Masih. Maknanya you are welcome. Macam tu ya. Dan biasa kalau sensei kat Jepun nak masuk restoran tu, dia akan ada orang di depan tu akan beritahu Irai Sai Masih, silakan masuk ataupun you are welcome. Jadi kita jawablah perkataan kalau dia kata dengan kita Irai Sai Masih, kita kata domo arigato ataupun arigato bermakna terima kasih ataupun terima kasih banyak-banyak domo arigato. Kita pun masuklah. Macam tu ya. Tetapi kadang-kadang kalau orang yang pandai, dia tahu macam mana nak lawan perkataan ini, iaitu Irai Sai Masih, kita pun kata Irai Sai, maksudnya ya saya masuk. Irai Sai maksudnya kita nak masuklah. Perkataan-perkataan ni kamu boleh carilah dalam nahu bahasa Jepun ya. Sensei cuma terangkan saja sekali imbas ya. Kemudian sore is a dead atau don't bad ataupun artinya dead one ya. Bahasa Inggeris, bahasa Malaysia sore apa ya bahasa Malaysia? Siapa tahu? Siapa boleh tekan kepada sensei? Sore ni itu dead atau dead one. Apa dia? Sore? Ya. Macam tu lah lebih kurang begitu. Bukan begitulah Cik Mano Sensei kadang-kadang bahasa Inggeris ni, saya tahu bahasa Indonesia ni kadang-kadang risau dia takut tak betul ya. Okey, more, saya sudah beritahu, more ni adalah dia kata kat sini object maker iaitu particle, object maker dan particle ini adalah more itu betul. And then misete kudasai, please show me. Maksud macam tadi dia tengok barang tu, dia kata saya tolong lihat saya nak lihat barang itu. Jadi please show me maksudnya misete adalah lihat mimas asal perkataan daripada mimas atau misete kudasai ini adalah perkataan melihat ya. Okey, buka muka surat Nijusan pages, page yang ke-23. Okey, kat sini mimas. Tadi saya terang mimas Mimas artinya show. Iaitu tunjukkan show ada lagi iaitu miseru. Ni pun gunakan ru form. Ni nantilah kamu bila belajar makin lama kamu akan tahu dia. Perkataan asal ialah mimas iaitu show. And then ikura ialah how much. Ikura desu ka how much. Contoh kalau kamu ada apa barang, kamu akan tanya ikura desu ka, berapakah barangan itu ya. Manakala sanzen yen ialah 3,000 yen. Di sini nanti kita akan belajar, tak silap sensei pada next perjumpaan nanti kita akan masuk pembelajaran numbering iaitu ingat berapakah yen daripada 1 yen sampailah 1 juta yen ke 100 juta yen nanti kita akan belajar ya. Yen ialah currency untuk negara Jepun dia gunakan yen ya. Kita pakai ringgit sangat sedih hari ini ringgit sangat teruk menjunan jatuh 4.8 pada hari ini tak pernah hayat kita menerima begini teruk kita kena bersabarlah. And then more particle ni ialah to ataupun also dalam bahasa Malaysia ataupun juga bahasa Malaysia dan disediakan sebagai particle Ini particle kita yang ke-10 pada malam ni iaitu more. Jal ialah well done, ada perkataan seruan maksudnya okeylah, iyalah, macam tu lah lebih kurang banyaklah kalau kita nak bincang dalam bahasa Malaysia And then next ialah kudasai. Kudasai ni macam please lah ataupun sila lah
Baik ya, okey, sebelum kita stop pada sesi pertama ni, kita tengok nota sekejap atau note itu yang mana pertama dia ada kore sore. Jadi di sini dia dah letak satu kore kemudian sore. Mungkin lepas pada ini ada perkataan lain lagi ya. Cuba tengok kalau kat situ kamu bolehlah baca dalam bahasa Inggeris tu apa dia kata sore what is this, kore what is this, are what is this ya. Dan ada EX tu ialah example ya. Korewa watashi no meshi desu. Maksudnya artinya this is my business card. Ini pelajaran yang kedua atau ketiga saya ajar kamu. Ya, nampak N1 wa, N1 N2 no dan N3 des. Nampak tu ya. Yang menggunakan hukum yang saya ajar pada kamu iaitu sorewa watashi no meshi desu. Pakai tiga partikel wa, no dan des ya. This is my business card. Itu dia ya. Baik, nombor 2 dia beritahu kat sini lah more More is partikel ni ialah also ataupun either ya. Kalau tengok kat sini example dia bagi apa? Sore wa 3000 yen desu. Sore mo 3000 yen desu. Maksudnya harga barangan itu adalah 3000 yen. Dan barangan ini juga 3000 yen. Begitulah ya ayat ini ya. Okey. Dan ada satu kat bawah tu sorewa watashi no itu kaza kaza ja arimasen. Sore mo watashi no ja arimasen. Maksudnya kaza kat sini ialah umbrella ya. Itu this is not my umbrella. Maksudnya bukanlah payung dia ya. Sebab bila dewa arimasen kamu dah belajar kan, itu dewa ni adalah menunjuk kepada benda yang negatif ya. Saya terang saja. Nombor 3 ja sore o kudasai. Di sini dia menggunakan o itu ya, partikel o itu ya. 4 bersama sore o kudasai ya. Please give me ya. Macam tu ceritanya. Example kat sini dalam 4 ya, ada satu example kat sini yang tengok ya, ada perkataan katakana. Katakana tu EX tu example, tengok nombor 4 ya, yang nombor 4 yang bawah tu EX tu example dan dia kata apa? Banana o kudasai. Please give me some banana ya. Maksudnya sila berikan saya pisang banana. Cuba tengok banana tu menggunakan perkataan huruf katakana. Kenapa? Siapa tahu? Tak menggunakan hiragana. Sebab banana tidak ada di Jepun. Ya, kalau kamu pergi Jepun, kamu tak akan jumpa pokok banana. Dia tak akan tumbuhnya, dia mati ya. Sebab negara Jepun negara sejuk. Ya, banana ni adalah pokok tropika ataupun dipanggil subtropika ya. Dan khatulistiwa. Macam kita Malaysia kan macam-macam jenis macam-macam jenis pisang ada ya. Sebab tu dia gunakan katakana sebab benda ni adalah luar daripada negara Jepun ya. Tidak ada ya. Kalau kamu pergi Jepun sepokok kamu tak akan jumpa pokok pisang. Okey, itu dia. Baik, nombor 5 ikura. Okey, tengok example dia, saya baca example ni ya. Kono filmu wa ikura desu ka? Ingat ya, dalam pelajaran keberapa kita belajar ya, iaitu filem. Filem tu pun sama, tidak ada dalam Jepun ya. Jadi dia tulis dalam bahasa katakana firumu. Okey. Kono firumu wa ikura desu ka? Jadi how much is this film? Maksudnya berapakah harga filem ini ya? Itu ceritanya ya. Okey, ada apa-apa soalan? Sismo arimasu minasan? Setakat ini ada apa-apa soalan? Saya dah terangkan keseluruhan ya, hampir keseluruhan lesson 4 ni untuk karangan ini ya. Ada soalan tak? Silakan kalau ada soalan boleh saya jawab. Kalau saya boleh jawab, insya-Allah. Kalau tak ada soalan, saya rasa kalau tengok pada saya punya ni 9.47 sekarang, ada 2-3 minit saja lagi untuk berhentinya Google Meet ni dan kita akan sambung pada pukul 10.05 ni saya akan buka Google Meet yang baru. Boleh?
Okey, baik. Kalau boleh kita jumpa balik pada pukul 10:05 nanti ya untuk sesi kedua. Baik. Baik. Terima kasih banyak-banyak. Baik. Sore Dewa Jamata Desne.